Okey, boleh kita mulakan? Cik Mus ada? Ada tuan, ada. Okey. Okey, boleh. Okey. Sila. Kita Okey. mulakan sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan musyawarah pada hari ini. Kita mulakan dengan agenda pertama dengan baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah perhimpunan kami ini dengan perhimpunan rahmat dan sejahtera. Jadikanlah apa-apa keputusan yang telah diambil itu dengan sempurna dan jaya. Jauhilah ya Allah daripada sebarang bencana, bala dan berbahaya. Mudah-mudahan aman sentosa, limpah makmur dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon barang apalah kiranya Engkau kurniakan petunjuk dan hidayah kepada ahli-ahli mesyuarat bagi menjalankan tugas, kerja-kerja yang diamanahkan, taat setia, bersatu, muafakat, menjunjung perintah untuk agama, bangsa, negara yang mendatangkan faedah. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alaihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Agenda yang kedua, perutusan Tuan Yang di-Pertua Majlis Daerah Kota Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada yang berbahagia Cik Muzaidi bin Makmur, Ketua WIP Majlis Daerah Kota Tinggi, yang berusaha Cik Muhammad Aminzah bin Misnadi, Setiausaha Majlis Daerah Kota Tinggi, yang dihormati barisan-barisan Ketua WIP, barisan ketua-ketua jabatan, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Alhamdulillah bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam mesyuarat penuh bilangan 7 2021 pada hari ini. Syukur saya juga kepada Allah kerana kita semua masih diberikan kesihatan yang baik serta dilindungi oleh Allah SWT daripada sebarang penyakit yang memudaratkan. Tuan-tuan, puan-puan, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua ahli majlis yang telah diamanahkan untuk menyalurkan bantuan kepada golongan terjejas dan yang memerlukan di kawasan zon selian tuan-puan sekalian. Semoga dengan sumbangan ini dapat meringankan sedikit bebanan yang ditanggung oleh mereka akibat daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 23 Julai yang lalu, kita telah dikejutkan dengan satu bencana alam, iaitu ribut petir yang mana ianya telah berlaku di Tanjung Sediri, Kota Tinggi. Akibat daripada ribut tersebut, banyak rumah-rumah telah mengalami kerosakan. Saya mengucapkan takziah kepada mangsa ribut di Tanjung Sediri. Semoga keluarga mangsa tabah dengan ujian yang menimpa. Sesungguhnya Allah itu
tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan hamba-hambanya. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya program lawatan dan bantuan kepada mangsa ribut Pekan Sedili telah berjaya dilaksanakan pada 24 Julai 2021 yang lalu di Sekolah Kebangsaan Seri Setiajaya. Ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor, dan Yang Berhormat Datuk Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor, kerana telah bersama-sama turun padang melawat rumah mangsa ribut. Peruntukan sebanyak RM5 juta telah diturunkan bagi membaik pulih kerosakan yang berlaku di kawasan sekitar termasuk kediaman-kediaman mangsa yang rosak akibat bencana tersebut. Ucapan penghargaan dan juga terima kasih diucapkan kepada Yayasan Sultan Ibrahim, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Majlis Agama Islam Johor yang telah memberikan sumbangan berupa keperluan makanan kepada mangsa yang telah disampaikan sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor. Terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Majlis Pembenaran Pengerang dan juga Southern Volunteers yang sudi membantu dalam menjalankan kerja-kerja pembersihan di kediaman mangsa ribut dan kawasan sekitarnya. Dan tidak dilupakan juga terima kasih kepada ahli-ahli majlis yang sudi menjenguk, yang sudi bertanyakan khabar, yang sudi ambil tahu tentang apa yang telah berlaku di situ. Juga kepada anggota MDKT yang terlibat secara langsung dalam menghulurkan bantuan dan sama-sama dalam kerja-kerja pembersihan di kawasan yang terlibat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, izinkan saya berkongsi taburan data COVID-19 sehingga 26 Julai 2021 bagi negeri Johor sebanyak 1,449 kes telah dilaporkan. Manakala bagi daerah Kota Tinggi pula menunjukkan sebanyak 29 kes telah dilaporkan di daerah ini, yang mana ianya melibatkan satu kes di Johor Lama, 12 kes di Kota Tinggi, 2 kes di Pantai Timur, 1 kes di Sedili Besar, 9 kes di Sedili Kecil dan juga di Tanjung Surat 2 kes dan Hulu Sungai Johor 2 kes. Seperti yang telah kita sedia maklum, kita masih lagi belum menang dalam menentang COVID-19 ini. Jika dilihat daripada taburan statistik COVID-19, setiap hari menunjukkan peningkatan kes yang amat tinggi dan keadaan ini agak membimbangkan semua orang. Saya amat berharap tuan-puan semua dapat menjaga SOP serta mematuhi segala saranan kerajaan dalam menurunkan kes COVID-19 ini. Marilah kita sama-sama membantu frontliner yang sedia ada yang telah bertungkus lumus dalam membantu pesakit yang terjangkit oleh virus ini. Stay safe, stay home. Kita jaga kita. Di sini juga saya mengambil kesempatan untuk memaklumkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah bertitah untuk membiayai semua 13 buah rumah yang rosak teruk, dalam erti kata lain kritikal, yang mana ianya akan dibiayai sendiri oleh Yayasan Sultan Ibrahim. Menjunjung kasih Tuanku. Seperti juga yang sudah kita sedia maklum, kita masih lagi berada di dalam Pelan Pemulihan Negara Fasa 1 di mana aktiviti yang dibenarkan adalah sektor perkhidmatan. Yang mana sektor perkhidmatan yang perlu diadakan, yang perlu dibenarkan
seperti membeli atau mendapatkan barangan keperluan, mendapatkan rawatan kesihatan dan menjalankan urusan rasmi kerajaan. Manakala bagi aktiviti yang tidak dibenarkan sepanjang PPN fasa 1 ini adalah pergerakan rentas daerah dan negeri tanpa kebenaran daripada pihak PDRM. Saya amat berharap puan-puan yang tiada urusan dapat sentiasa berada di rumah bagi mengelakkan sebarang kontak dan sebagainya. Pada 19 Julai 2021 yang lalu, kerajaan telah membuat sedikit perubahan ke atas prosedur operasi standard SOP bagi negeri dalam fasa 1 dan fasa 2 di bawah Pelan Pemulihan Negara susulan perkembangan positif kadar vaksinasi negara. Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagi negeri di bawah fasa 1 PPN, kerajaan membenarkan kehadiran di pejabat bagi sektor awam ditingkatkan kepada 40%. Kebenaran ini adalah tertakluk kepada arahan Ketua Setiausaha Negara. Untuk perkhidmatan perakaunan juga dibenarkan beroperasi dengan kapasiti 60%. Operasi pasar harian dan pasar awam dilanjutkan dari 6 pagi hingga 4 petang tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa tempatan dengan pematuhan SOP dan pengawasan anggota rela dan juga PBT. Waktu operasi bagi pasar segar terkawal PST pula akan dilanjutkan dari jam 7 pagi hingga 2 petang. Aktiviti berbasikal dan permainan individu yang boleh mengamalkan penjarakan fizikal 2 hingga 3 meter juga dibenarkan di kawasan kejiranan sahaja. Manakala pelabuhan, lapangan terbang dan sektor logistik dibenarkan untuk beroperasi 24 jam. Dalam pada itu, pengoperasian lombong dan kuari adalah dibenarkan dengan kapasiti pekerja sehingga 60% tertakluk kepada SOP perlombongan dan pengkuarian. Ini bagi memenuhi keperluan projek-projek kritikal yang membabitkan pembaikan dan pembinaan jalan raya, jalan-jalan luar bandar serta persekutuan. Susulan daripada pengumuman Timbalan Perdana Menteri mengenai kehadiran pekerja sektor awam di pejabat, Ketua Setiausaha Negara telah mengeluarkan kenyataan pada 21 Julai 2021 dan telah dipanjangkan oleh SUK Bahagian Pengurusan Sumber Manusia bertarikh 25 Julai mengenai pengoperasian pejabat kerajaan mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara bagi fasa 1 seperti berikut. Maksimum 40% bekerja di pejabat, 60% bekerja dari rumah. Ini tidak termasuk frontliners, kawalan keselamatan, pertahanan dan penguatkuasaan. Manakala perkhidmatan kaunter beroperasi pada kadar 50% dan kehadiran pelanggan adalah secara temu janji. Mesyuarat juga dijalankan secara dalam talian melalui medium yang selamat dan terjamin kerahsiaannya. Tiada perjumpaan atau aktiviti fizikal dibenarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit berkenaan Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang mana secara rasminya telah membuka tirai pada 23 Julai 2021 yang lalu. Ianya setelah ianya tertangguh kira-kira hampir setahun akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Seramai 30 atlet Malaysia bertanding ke Sukan Olimpik pada tahun ini yang dijadualkan pada 23 Julai 2021 hingga 8 Ogos 2021. Antara acara sukan yang diwakili Malaysia ke Tamasya Olimpik 2020 adalah seperti memanah, olahraga, badminton, berbasikal, acara terjun, golf, gimnastik, pelayaran, menembak dan juga renang.
Tahniah kita ucapkan kepada atlet yang berjaya melahirkan diri ke pusingan seterusnya. Bagi yang tidak berjaya, tidak bermakna gagal. Terima kasih kerana telah berhabis baik untuk melahirkan diri ke pusingan yang seterusnya. Kita mendoakan supaya atlet kita membawa nama Malaysia ke pesada dunia dalam memburu pingat emas di Tamasya Sukan Olimpik ini. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, saya mendoakan kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, bebas daripada segala wabak dan penyakit, demi untuk kelestarian hidup yang lebih harmoni, demi untuk menjaga kebaikan diri sendiri, keluarga dan juga keseluruhan warga Kota Tinggi. Kita jaga kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Agenda ketiga, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 06/2021 yang telah diadakan pada 29 Jun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Nasrullah Jamat mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 06 Palang 2021 yang telah diadakan pada 29 Jun 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Saya Chu Bun Sing menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 06/2021 yang telah diadakan pada 29 hari bulan Jun 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 6/2021 yang telah diadakan pada 29 Jun 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Tuan Haji Nasruddin bin Haji Ahmad dan disokong oleh Encik Chu Bun Sing. Agenda keempat, menerima dan mengesahkan minit-minit mesyuarat jawatankuasa Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 7/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 sebagaimana berikut. 4.1. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa kewangan dan perkara am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 7/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Tua, saya Muzaidi bin Makmur mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa kewangan dan perkara am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 7 Palang 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Alauddin Datuk Haji Yusof menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa kewangan dan perkara am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 07/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Minit mesyuarat jawatankuasa kewangan dan perkara am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 7/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Encik Muzaidi bin Makmur dan disokong oleh Tuan Haji Alauddin bin Datuk Haji Yusof. 4.2. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa penilaian dan cukai harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 7/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021. Selamat pagi, Pak Haji Jamal.
Saya Tan Kuan Ha menjalankan usul minit mesyuarat jawatan kuasa penilaian dan cukai hasil Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 7/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 diterima dan disahkan tanpa pindahan. Cik Samsudin ada tak? Sebab saya tengok attendant Cik Johan tak ada ni. Kalau boleh Cik Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Samsudin bin Muhammad menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa penilaian dan cukai harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 07 Palang 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 diterima dan disahkan tanpa pindahan. Minit mesyuarat jawatankuasa penilaian dan cukai harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 7 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindahan atas cadangan Cik Tan Kuan Ha dan disokong oleh Cik Samsudin bin Muhammad. Agenda 4.3 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 7/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021. Lagi. Ada. Cik Ali. Tuan Haji Ali. Kalau Tuan Haji Ali tak ada, Cik Belu. Cik Belu boleh bantu saya? Cik Belu? Okey. Assalamualaikum Tuan Yang di-Pertua dan ahli masyarakat sekalian. Saya Wadi Belu Anak Lelaki Supaya mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 07 Palang 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 diterima dan disahkan tanpa pindahan. Terima kasih. Saya Yong Waini menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 07/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 diterima dan disahkan tanpa pindahan. Minit mesyuarat jawatankuasa pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 7/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindahan atas cadangan Saudara S.R. Wadi Belu Anak Lelaki Supiah dan disokong oleh Puan Wong Waimi. 4.4 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa kesihatan dan lesen-lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 07/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Haji bin Abu mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa kesihatan dan lesen-lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 7 tahun 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 diterima dan disahkan tanpa pindahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli bin Yusof menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa kesihatan dan lesen-lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 07/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 diterima dan disahkan tanpa pindahan. Minit mesyuarat jawatankuasa kesihatan dan lesen-lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 7/2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindahan atas cadangan
Encik Azmi bin Abu dan disokong oleh Encik Muhammad Fadili bin Yusof. 4.5. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa pelancongan dan alam sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 7 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021. Datuk tak ada, Puan Juliana. Puan Juliana, kalau boleh bantu, saya tak nampak Datuk Tan tak ada. Kalau tu Puan Juliana boleh bantu saya. Ada Puan Juliana. Tadi ada. Dia tak dengar. Puan Juliana? Tak ada. Cik Muzaidi je lah. Kalau tak ada, saya mohon Ketua Whip, Cik Mus, boleh bantu saya untuk cadang. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera Tuan Yang Tua. Saya Muzaidi bin Makmur mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa pelancongan dan alam sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 7 Palang 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Ketua, saya Farida binti Hussein menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa pelancongan dan alam sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 7 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat jawatankuasa pelancongan dan alam sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 7 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Encik Muzaidi bin Makmur dan disokong oleh Puan Faridah binti Hussein. 4.6. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 7 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021. Puan Mazlin tak ada. Cik Wong Tian Yong. Ada? Saya ada. Ada. Mazlin ada. Tak nampak. Okay, sorry. Okey, Assalamualaikum. Saya Mazlin binti Alias mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 07 Palang 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazluhir bin Yusof menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 07 Palang 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 7 2021 yang telah diadakan pada 13 Julai 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Puan Mazlin binti Alias dan disokong oleh Encik Fazilul Khair bin Yusof. Agenda kelima, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 6 2021 yang telah diadakan pada 29 Jun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noliza binti Noh mencadangkan usul minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 6 2021 yang telah diadakan pada 29 Jun 2021 diterima dan disahkan dengan tanpa pindaan. Cik Hassan, sila. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hassan bin Rashid menyokong minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 06-2021 yang telah diadakan pada 29 Jun 2021 diterima dan disahkan tanpa pindahan. Terima kasih. Minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 6/2021 yang telah diadakan pada 29 Jun 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa binaan atas cadangan Puan Nurliza binti Noh dan disokong oleh Encik Hassan bin Rashid. Agenda ke-6, ucapan penangguhan. Silakan Cik Seberang. Terima kasih. Salam bangsa Johor, salam sejahtera, wanakam, Tana Duriye, Seveni Putri, Tana Tukum Iriwa Putri. Nandri. Yang dihormati Tuan Yang Dipertua Majlis Daerah Kota Tinggi, Cik Muhammad Fahmi bin Yahya. Yang dihormati Cik Muzaidi bin Makmur, Ketua WIP Majlis Daerah Kota Tinggi. Serta ahli-ahli Majlis Daerah Kota Tinggi, Tuan Setiausaha Majlis Daerah Kota Tinggi, Ketua Jabatan dan ex-officio. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua kerana memberikan peluang kepada diri saya bagi membuat ucapan penangguhan pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya meneruskan ucapan, izinkan saya membacakan serangkap pantun. Jejaran mengkudu berbias ke Sumah, dicela angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di talian online kita bersua. Saya juga ingin melahirkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan Yang Maha Esa kerana memberikan kita kekuatan dan kesihatan sehingga ke hari ini bagi menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada diri kita tanpa sebarang masalah dan gangguan kesihatan. Tuan Yang Dipertua dan Sidang Mesyuarat, sebagai Ketua Zon 22, saya ingin menyuarakan masalah yang sering dilontarkan oleh penduduk Zon iaitu Zon 22. Boleh dikatakan Zon 22 adalah mini taman rohaniah kerana kehadiran mereka tidak dapat dikawal. Ia juga memberikan kebimbangan kepada penduduk setempat kerana kehadiran mereka tidak mempunyai sebarang latar belakang. Seperti dari mana mereka datang dan tujuan mereka datang beramai-ramai ke zon saya. Manakala kawasan persekitaran mereka tinggal juga tidak dijaga dengan bersih dan dalam sebuah rumah mereka tinggal hampir 20 orang. Ini boleh mengundang pelbagai masalah dan juga mungkin boleh menyetuskan pergaduhan antara mereka. Selaku ketua zon saya memohon Majlis Daerah Kota Tinggi agar dapat mengatur satu gerakan sepadu yang melibatkan agensi kerajaan yang bertanggungjawab serta penduduk kawasan tersebut juga bersedia memberikan segala sokongan dan kerjasama bagi membantu menyelesaikan isu tersebut. Tuan Yang Dipertua, satu lagi perkara iaitu jatuhan kuasa penduduk zon perlu diaktifkan dengan segera kerana kebanyakan penduduk khasnya pembayar cukai tidak tahu di mana membuat aduan maupun menerima bantuan. Terdapat golongan B40 yang tidak peka dengan informasi-informasi yang dikeluarkan oleh kerajaan pusat dan negeri maupun majlis daerah sendiri. Saya percaya dengan kewujudan jawatan tersebut, penduduk di akar umbi akan mendapat dan juga maklumat yang lebih sahih. Saya juga ingin membawa perhatian kepada Tuan Yang Dipertua iaitu kebanyakan zon di bawah Majlis Daerah Kota Tinggi mempunyai balai raya tetapi ada beberapa balai raya masih tidak tahu statusnya. Sehinggakan ianya tidak dapat digunakan dan menjadi seperti gajah putih. Dewan tersebut menjadi semak samun dan menjadi tempat pembiakan binatang liar seperti ular. Ia juga menjadi topik perbincangan kepada penduduk seolah-olah Majlis Daerah tidak mengambil langkah untuk membetulkan keadaan. Saya percaya dengan kewibawaan dan kesungguhan Tuan Yang Dipertua dan juga tim Majlis Daerah Kota Tinggi, kita boleh membuat yang terbaik kepada pembayar cukai seperti slogan Majlis, sedia membantu, mudah urusan. Tuan Yang Dipertua dan Sidang Mesyuarat, saya juga ingin memberikan pandangan bagi meningkatkan kewangan Majlis Daerah Kota Tinggi iaitu satu unit pelaburan Majlis Daerah Kota Tinggi harus diwujudkan bagi membincangkan dan membawa pelabur masuk ke bandar kita untuk
membuat perniagaan. Unit tersebut harus mengenal pasti tempat-tempat maupun industri yang boleh mendatangkan keuntungan kepada Majlis Daerah Kota Tinggi dan juga kepada anak-anak muda untuk mendapatkan pekerjaan bagi meneruskan kehidupan seperti orang lain. Kita perlu membuat pelbagai perbincangan bersama pelbagai profesional bagi mengaturkan pembangunan di daerah Kota Tinggi dapat dirancang dengan lebih efektif untuk jangka masa yang panjang. Kami sebagai mentor kepada Majlis Daerah Kota Tinggi bersedia membantu berkongsi maklumat untuk memastikan Majlis Daerah Kota Tinggi adalah majlis daerah yang terbaik dalam aspek pembangunan. Saya faham keadaan negara dengan pandemik COVID-19. Pelbagai cabaran harus dilalui, tetapi ia bukan satu halangan untuk kita meneruskan perjalanan ke arah pembangunan dan menjadikan Majlis Daerah Kota Tinggi sebagai majlis perbandaran. Tuan Yang Dipertua dan Sidang Mesyuarat, saya juga ingin memohon kepada Tuan Dipertua, pengambilan jawatan kuasa di kalangan masyarakat India harus diberi perhatian. Saya percaya konsep bangsa Johor yang diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor akan menjadi satu kenyataan di Majlis Daerah Kota Tinggi. Saya tidak menafikan bahawa tidak ada pekerja India di Majlis Daerah Kota Tinggi. Sebenarnya kita ada lebih kurang 5 hingga 4 orang pekerja di Majlis Daerah Kota Tinggi. Oleh itu, saya memohon Tuan Yang Dipertua agar dapat memberi pertimbangan kepada permohonan saya. Kita sebagai pembuat dasar di peringkat daerah harus mengambil kira pandangan dan cadangan yang diberikan oleh pembayar cukai bagi kita meneruskan dan memastikan segala rancangan kita berjaya tanpa sebarang halangan. Saya juga mengambil kesempatan ini merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor yang telah meluluskan bajet kepada ahli majlis sebanyak RM10,000 untuk membantu penduduk yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Sehubungan dengan itu, saya menyeru sekali lagi kepada kerajaan negeri, khasnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor, agar meluluskan bajet yang sama kepada ahli majlis untuk meneruskan misi bantuan. Saya kata, marilah kita sama-sama mengembelingkan tenaga untuk memastikan daerah kita terus menjadi satu daerah yang bebas dari COVID-19. Saya mengakhiri ucapan saya dengan serangkap pantun lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur panjang, saya boleh berucap lagi. Sekian, terima kasih. Nandri. Nandri. Kita parau. Terima kasih Encik Subramaniam atas ucapan dan penangguhan pihak Majlis Daerah Kota Tinggi mengambil maklum apa yang telah dikatakan tadi, terutamanya di Taman Mini Rohia, dalam mana keadaannya yang agak kotor, mungkin ada gejala sosial dan sebagainya di situ. Kita minta agensi-agensi yang sepatutnya mengambil tindakan sewajarnya berfaham-faham, bekerjasama dengan MDKT dalam menyelesaikan masalah ini. Dan juga kita cuba untuk speed up mana-mana kawasan yang mempunyai pusat ataupun badan raya di kampung-kampung di bawah Majlis Daerah Kota Tinggi yang mana ianya mengalami kerosakan dan sebagainya, kita akan perbetulkan untuk dapat diguna pakai oleh masyarakat setempat. Cik Velu, Cik Subra, kita cuba yang terbaik. Okey. Yang lain kita ambil maklum dan dengan itu saya menangguhkan mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 7 2021 pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.